Assalamualaikum Datuk Sri Suryani. Waalaikumsalam. Kami dari Majalah Nona ada beberapa soalan nak tanya Datuk Sri. Okey. Jom. Okey, jom. Bagi saya, setiap menteri ada ciri-ciri, kriteria, keistimewaan masing-masing. Tapi bagi saya, bila saya memulakan kerjaya saya dalam perkhidmatan awam sebagai pegawai tadbir dan diplomatik, saya telah didedahkan kepada seorang menteri ni. Menteri ni adalah menteri yang pertama yang saya berkhidmat dengan beliau, iaitu Tan Sri Rafidah Aziz. Beliau meninggalkan satu kesan yang agak mendalam kepada saya. Beliau memberikan saya satu impak kepada kerjaya saya, bagaimana saya berfikir, bagaimana saya bertindak sekarang ini dan bagaimana saya mempersiapkan diri saya sendiri. Tan Sri Rafidah adalah seorang yang praktikal. Apa yang dia cakap tu adalah sesuatu yang kita boleh laksanakan dan dia pastikan apa yang kita plan tu adalah sesuatu yang realistik. Jadi bagi saya beliau adalah inspirasi kepada saya, bagaimana dia membawa diri dia dan bagaimana dia menginspirasikan orang lain itu telah memberi banyak kesan kepada saya. Beliau memberi kesan kerana beliau adalah orang yang pertama, menteri yang pertama yang saya serve. Jadi kemudian tu ada beberapa lagi menteri dan masing-masing mempunyai kekuatan masing-masing dan saya percaya mereka telah meninggalkan banyak kesan dalam diri saya. Beliau seorang yang praktikal. So beliau suka pastikan bahawa bila kita buat kerja tu menghasilkan terus kualiti tau. Dia bagi saya dia macam dia nak pastikan apa yang kita buat tu terus berkualiti, bukannya kena ada penambahbaikan banyak kali. Bagi dia the first time must always be right. Sebab apa? Bila you nak buat sesuatu the first time to be right tu maknanya you dah berkualiti dah daripada awal. So saya rasa Tan Sri Rafidah tu dia mementingkan kualiti ya. Itu sesuatu yang baik sebenarnya sebab bila kita pentingkan kualiti maknanya kita akan sentiasa pastikan apa yang kita buat itu dari mula lagi kita dah pastikan dia dah terbaik. Dia nak pastikan semua yang kita buat proses tu semua adalah dalam proses yang baiklah dan kualiti lah daripada mula sampai akhir. Jadi bila kita mula sesuatu tu dengan kualiti maknanya kita berakhir dengan kualiti. Itu yang saya ingat dengan dia lah dan beliau ada seorang yang mementingkan perwatakan, penampilan yang kemas dan sedap mata memandang. Jadi saya terinspirasi daripada situ kerana bagi dia bila dia bercakap dengan orang dia perlu meyakinkan kepada orang. Orang akan teryakin kalau kita dalam keadaan yang cantik, dalam selesa, comfortable, itu bagi dia itu penting. Ya, ini ibu saya, dia ialah Datin Cik Su binti Saleh. Beliau adalah inspirasi saya. Beliau seorang yang sangat kuat, sangat gigih. Semasa beliau muda dulu, beliau seorang yang terlibat dalam bidang kebajikan. Beliau memang sangat berminat dalam bidang kebajikan. Saya terinspirasi dengan beliau, yang ibu saya, sebab beliau sangat gigih. Beliau sentiasa terlibat dengan bidang kebajikan dan beliau amat teruja kalau ada sesuatu isu-isu sosial yang berdekatan dengan tempat beliau tinggal. Contohnya masa kami tinggal di Teluk Anson, masa tu sekarang Teluk Intan, beliau rasa simpati dengan isteri-isteri yang tidak mempunyai kerjaya, tidak mempunyai income. Jadi apa yang beliau buat ialah beliau membuat beberapa kursus masakan di WI, Women's Institute. Bangunan tu depan rumah kami je, so dia berjalan pergi tu dia buat kursus masakan yang mudah-mudah je untuk mereka kemudiannya jual kepada kedai-kedai makan. So beliau adalah antara wanita gigih yang menjadi inspirasi kepada saya. Dan satu lagi, saya sebenarnya terpengaruh dengan mak saya ni sebab beliau seorang yang suka berkemas badan, rupa dia suka menghias diri. So saya dulu masa kecil-kecil saya tengok mak saya ni suka sangat make up, suka pakai kemas-kemas sebab bagi dia perlu berpakaian cantik, berketerampilan yang baik sebab dia adalah isteri kepada ayah saya yang merupakan seorang penjawat awam ketika itu. So bagi dia adalah penting beliau berkeadaan keterampilan. Jadi saya terinspirasi juga daripada beliau. Sebenarnya bagi saya kena bersiap.
kena sentiasa dalam keadaan yang kemas dan cantik, sedap mata memandang. Jadi saya sebenarnya terinspirasi dengan mak saya ni. Kenangan manis. Saya ada 3 fasa. Fasa sekolah rendah, fasa sekolah menengah dan fasa universiti. Saya pergi banyak sekolah, saya belajar di banyak sekolah sebab bapa saya seorang pejabat awam yang ditukarkan mengikut lokasi. Saya pernah belajar di Teluk Intan, saya pernah belajar di Pulau Pinang. Jadi di Teluk Intan saya sekolah rendah. Di situ saya ada satu kelompok rakan-rakan yang saya masih hubungi mereka, sekolah konvent Teluk Anson masa tu. So mereka ni masih lagi keep in touch dengan saya dan pernah jumpa. Mereka ni adalah istimewa bagi saya kerana saya memulakan sekolah di situ. Dan saya harap saya dapat berjumpa dengan mereka lagi sekali in the future. Masing-masing dah bawa diri dan ramai juga mereka ada di sini. Kenangan saya di situ adalah kenangan sebab sekolah tu sekolah pertama saya. Yang saya ingat di sekolah tu ialah apabila dentist datang nak bawa kad hijau tu, masa tu jantung rasa nak gugur sebab rasa macam nak gugur lah gigi-gigi semua tu. Itu kenangan yang saya ingat. Dan saya ingat seorang guru yang sangat garang di sekolah tu. Tapi bagi saya guru-guru yang garang tu are the best. Mereka lah yang membentuk kita. Biarlah mereka garang. Bagi ibu bapa sana, biarlah cikgu-cikgu ni garang. Sebab apa? Cikgu ni akan membentuk anak-anak kita di masa akan datang. Itu di konvent Teluk Anson. Di Pulau Pinang saya sekolah di konvent Green Lane. Di situ pun saya membentuk diri saya di situ kerana masa tu guru besar di sekolah menengah konvent Green Lane adalah Sister Eden. Beliau seorang Irish. Beliau banyak terlibat dengan pendidikan anak-anak dan saya pun masih berhubung dengan rakan-rakan saya di konvent Green Lane dan pada bulan Julai yang baru ini kami telah menganjurkan satu reunion di Pulau Pinang dan saya jumpa dengan mereka. Mereka pun adalah sangat istimewa dengan saya. Saya spend 5 tahun dengan mereka ni dan mereka adalah golongan yang berfikiran sangat advance dan dah pada masa tersebut. Saya mempunyai memori yang istimewa dengan mereka dan apabila saya melanjutkan pelajaran ke Universiti Sains Malaysia dan bidang komunikasi, saya juga ada satu kelompok lagi rakan-rakan yang saya ingat dan saya masih berhubung dengan mereka sehingga ke hari ini. Yang saya ingat di USM, saya belajar di Universiti Sains Malaysia. Yang saya ingat masa tu saya berebut buku-buku dekat Red Spot. Buku-buku di Red Spot ni buku yang nama pun Red Spot kan, susah nak dapat buku tu. Saya beratur ni tunggu. Library buka pukul 8, 7.50 saya dah tunggu dah sebab apa nak dapatkan buku ni. Itu antara kenangan saya lah sebab kita nak dapat markah yang baik kena dapatkan lah, kena usahakan. Jadi itu antara kenangan-kenangan saya yang saya ingat lah sebab beratur dengan kawan-kawan ni. Dia pun nak buku yang sama. Buku tu ada 2 je. Jadi nak berebut 2 orang ni. Kalau ada buku dekat situ kan. Tapi memang kenangan yang banyak memang di Universiti Sains Malaysia lah kerana itu membentuk saya pada hari ini dan rakan-rakan saya ni pun masih lagi berhubung dengan saya dan saya harap silaturahim ini akan terus berkekalan. Mereka adalah rakan saya. Tak kira saya ni jadi apa, tak kira diorang menjadi apa, bila jumpa, je. Kawan-kawan yang lain pun bila jumpa makan, saya tak kisah nak jumpa rakan-rakan kat mana pun, sederhana. Saya hanya study bila nak periksa je. Masa lain saya berkawan, saya socialize, saya terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang lain lah. Tapi pada masa nak exam tu baru saya study lah. Saya punya perangai lah, habit saya bila nak study tu kena ada secawan Nescafe Ice. Pukul 2 pagi ke, 3 pagi ke, 4 pagi ke kena ada yang tu. Itu adalah saya punya dia akan tiba-tiba je otak ni compute, tiba-tiba dia akan ingat semua. Kalau tak ada secawan Nescafe tu, you buatlah apa pun tak ingatlah apa esok. Saya pernah dalam satu keadaan saya terlupa ada satu pop quiz besok tu. Saya memang terlupa langsung. Itu komunikasi asas masa tu. Saya masuk kelas, saya tengok semua orang dah ada kertas soalan. Kata, apa korang buat ni? Pop quiz lah, lupa ke? Kata, alamak, I memang lupa. So bila saya jawab soalan tu berdasarkan lecture daripada pensyarah je. Apa yang dia ajar je, bukan daripada buku. Tapi alhamdulillah dapat B+. B+ sebab saya tak study. Bayangkan kalau saya study. B+ tu kira okey lah. Ada rakan yang yang memang lupa macam saya
dia terus tak jawab soalan sebab dia takut dengan result tersebut tu. Tapi saya rasa kalau saya study tu dapat bagus A lah kot. Penampilan memanglah sangat penting bagi saya kerana ia akan memberi nilai kepada sesiapa saja yang kita bercakap. Dalam seni negotiation, yang penting bila kita berjumpa dengan siapa yang kita nak bercakap tu, kita meyakinkan pada orang yang siapa yang kita bercakap tu. Kalau kita berjumpa dengan orang dalam keadaan kita tak kemas, dalam keadaan kita tak bersedia, kita tak akan meyakinkan dengan siapa yang orang yang kita akan bercakap tu. Dan kita juga perlu rasa berkeyakinan. Apabila kita berpakaian kemas, sentiasa dalam penampilan yang baik, kita akan merasa keyakinan tu lebih tinggi. Jadi kita sendiri perlu merasa yakin apabila kita berjumpa dengan orang. Bila berjumpa dengan orang dalam keadaan yang kemas, dalam keadaan penampilan yang cantik, kita akan rasa kita lebih boleh bercakap dengan keadaan yang meyakinkan orang yang kita bercakap tu. Orang yang bercakap tu akan melihat kita sebagai sedap mata memandang. Bila sedap mata memandang ni, senang sikit kita nak berbicara. Bila kita berbicara dengan orang yang melihat kita sedap mata memandang, orang akan rasa selesa. Ya, kita pun rasa nak bercakap tu tak adalah nak tahan-tahan kan. Kita nak suka je bercakap. Do's and don'ts. Pertama, bila kita berjumpa dengan rakyat, kita mesti menjadi mereka. Jangan pergi sebagai seorang KSU. Bila pergi turun padang tu, bila jumpa dengan usahawan contohnya, be like them. Berfikiran macam mereka. Rasa apa yang mereka rasai sebagai usahawan yang sedang menghadapi masalah contohnya. Apabila kita berjumpa dengan staf kementerian seumpamanya, pekerja-pekerja sokongan ni kan, kita mesti menjadi mereka, berfikiran macam mereka, bring down yourself. Ular menyusul akar tidak akan hilang bisanya. Tak salah kalau kita menjadi mereka, berfikiran macam mereka. Oh ya, saya gunakan shopping online sebab ia memudahkan saya. Kadang-kadang saya tidak ada masa untuk keluar. Kita sebenarnya perlu bersedia dengan teknologi yang telah muncul pada ketika ini. Jadi kita haruslah menjadikan TikTok tu sebagai satu platform untuk kita memasarkan produk kita. Jadi sebenarnya TikTok ke atau apa-apa lagi model platform e-commerce di luar sana tidak harus dianggap sebagai satu penghalang kepada kita ataupun menjadi sesuatu yang menjadikan dia memberhentikan penjualan kita. Sebenarnya TikTok atau apa-apa juga platform e-commerce harus dijadikan sebagai batu loncatan yang mana kita boleh memasarkan produk kita dengan lebih cepat lagi, dengan lebih efisien lagi, supaya kita akan mendapat pulangan dengan pada jangka masa yang cepat. So TikTok telah sebenarnya memberi kita satu nafas baru, satu level baru di mana dia dijadikan satu tempat yang mana kita memasarkan produk dengan lebih baik lagi. Jadi kita tak boleh menganggap TikTok tu sebagai satu penghalang kepada kita. Kita anggap dia sebagai satu cabaran, sebagai satu tempat yang mana kita harus memperbaiki bagaimana kita boleh memasarkan produk kita. Memang ada banyak program-program yang Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi sediakan untuk golongan usahawan wanita. Sebab kita perlu menghargai usahawan-usahawan wanita yang banyak yang ada di Malaysia ni. Kita lihat contohnya di Kelantan, ramai daripada usahawan-usahawan mereka adalah daripada golongan wanita. Kita perlu meraihkan mereka ini. Jadi saya memang mengalu-alukan banyak usahawan-usahawan wanita di luar sana yang akan meneruskan perjuangan mereka dalam bidang keusahawanan ni. Jadi di kementerian ini ada beberapa program yang kita sediakan untuk wanita-wanita. Contohnya agensi-agensi yang melaksanakan program ni adalah UDA Bisnita. Contohnya dia ada program khas untuk wanita menjalankan perniagaannya di premis-premis yang dibangunkan oleh UDA. Kemudian kita ada juga SME Corp, kita ada Tekun, Tekun ada Tekunita, kita juga ada AIM, Amanah Ikhtiar Malaysia yang juga melaksanakan program-program khas untuk wanita. Kementerian sendiri pun ada juga program yang dipanggil PUAN, program pemerkasaan wanita. Jadi kita tak pernah meninggalkan golongan wanita ini, kita meraihkan mereka. Mereka adalah tulang belakang kepada perniagaan, kepada keusahawanan di Malaysia. Isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah usahawan. Jadi kita meraihkan mereka ini kerana mereka akan menjadi penyumbang kepada ekonomi negara.
Peranan seorang ketua setiausaha sebenarnya adalah berat dan besar kepada sesuatu kementerian tersebut. Apatah lagi bila ada beberapa agensi di bawahnya yang akan membantu melaksanakan program-program. Jadi di sinilah tanggungjawab seorang ketua setiausaha. Seorang ketua setiausaha kementerian juga adalah pegawai pengawal. Dia akan memastikan bahawa bajet yang diperuntukkan oleh Kementerian Keuangan kepada kementerian dibelanjakan dengan cara yang betul dan dibelanjakan secara efisien. Maknanya apa-apa program yang kita rancangkan tahun sebelumnya perlu dilaksanakan mengikut bajet yang telah diberikan. Jadi dalam membelanjakan perbelanjaan yang diperuntukkan tersebut, kita perlu juga merancang program-program yang bersesuaian dengan kementerian. Macam kami usahawan, tak kiralah apa jenis usahawan franchise atau usahawan penjaja, peniaga kecil, kita perlu merancang beberapa program untuk memastikan bahawa mereka ini mendapat manfaat daripada kerajaan. Jadi itu antara tugas-tugas kami lah, tugas-tugas saya sebagai ketua setiausaha, juga untuk memantau dasar-dasar yang telah kita rancangkan. Setiap kementerian perlu mempunyai dasar yang berkaitan dengan stakeholders dia, pemegang taruh dia. Macam kami, itulah pemegang taruh kami adalah usahawan dan juga koperasi. Jadi kita pastikan bahawa apa yang kita rancangkan itu kita laksanakan dengan secara yang efisien. Jadi pemantauan juga adalah penting. Kita kena pastikan bahawa apabila kita melaksanakan program, kita salurkan dana-dana ini dalam bentuk pinjaman atau grant, mereka ini, usahawan-usahawan ini akan mendapat manfaat yang baik. Dan mereka ini kita pastikan bahawa bila kita jadikan mereka usahawan, mereka akan jadi usahawan yang berjaya. InsyaAllah kita akan cuba membantu mereka, kita bantu mereka, kita handhold mereka sehingga kita pastikan bahawa pendapatan mereka, revenue mereka dalam syarikat tersebut adalah yang hasil daripada bantuan daripada kerajaan.